Rakaman hari tu belum bagi. Ada dekat YouTube, Cik Zaidun. Cari dekat YouTube. Sofia tolong komen dekat chat room. Dekat mana nak cari dekat YouTube. Okey, slide saya tak tahu kat mana. Saya dah ada bagi satu slide yang saya dah ubah sikit tu. Dia punya tajuk ni tajuk yang lama tu, tak apa. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Sebagian ni mungkin ada yang dah kenal, tapi yang baru-baru mungkin tak kenal saya lagi. Sekali lagi, nama saya Husaini bin Muhammad Ali. Pengalaman saya sebenarnya lama dalam industri insurans dan takaful. Saya ada 15 tahun pengalaman menjadi pendiri agensi, orang yang membangunkan agensi takaful. Jadi saya sangat berpengalaman lah menguruskan agensi ni. Agensi takaful saya pun antara yang terbesar kat Malaysia ni. Cuma emas ni memang menjadi minat saya lah. Saya mula menyimpan emas dari tahun 1996 lagi. Secara fizikal kita kumpul sikit-sikit. Akhirnya ialah bila simpan fizikal ni ada banyak macam-macam cabaran dia lah kan. Ada pernah sekali pengalaman kena rumah kena pecah masuk, hilang kan emas-emas yang kita kumpul tu. Tapi minat saya dengan emas ni memang dah lama, memang dah lama. Saya bersama dengan Continental pada tahun lepas 1 Julai. Itu pun selepas beberapa bulan buat kajian. Bila dah join ke Continental ni pun masih lagi saya buat kajian, buat tengok-tengok kan, takut-takut syarikat scam dan sebagainya. Akhirnya saya betul-betul bermula tu bulan Ogos sebenarnya, tahun lepas bulan Ogos. Bulan Ogos, bulan 10 tu saya naik ke pangkat dealer. Sampailah sekarang, insyaAllah doakan saya bulan ni, penghujung bulan ni saya dapat naik pangkat satu lagi ke dealer developer. Okey, kenapa kita pilih emas Kenapa kita pilih emas sebagai bisnes kita? Sebab emas ni dia sangat-sangat relevan. Emas ni tak pernah tak ada masa yang tak sesuai dengan emas. Sentiasa daripada dulu sampai sekarang emas ni sentiasa sesuai sebab dia mewakili kekayaan, dia diiktiraf sebagai mata wang sedunia, tidak boleh dimusnahkan, dilindungi nilai dari inflasi. Ini yang paling penting sekali lindungi nilai dari inflasi dan mata wang. Mempunyai nilai estetik, logam penyimpanan nilai terbaik sepanjang zaman, logam yang berharga dan sumber alam yang berbeza. Okey, kalau tuan-tuan pernah dengar satu kronologi, saya rasa dah bertahun-tahun lah orang pakai kronologi ni. 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing. Daripada zaman Rasulullah lagi 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing, sehinggalah tahun 2022 ni masih lagi relevan. 1 dinar emas dapat membeli seekor kambing. 1 dinar tu lebih kurang dalam 4 gram lebih, harga dia dekat 1,000 lebih, masih lagi kita boleh membeli seekor kambing. Begitulah kronologi yang biasa kita dengar, bagaimana emas ini seiring nilai dia daripada dulu sampai sekarang. Dalam hadis Rasulullah pun ada sebut tentang akan datang satu masa nanti kan, semua duit-duit ni dah tak berharga lagi kecuali dinar dan dirham ataupun emas dan perak. Jadi sentiasa relevan emas ni. Tapi kalau kita tengok kenaikan harga emas daripada tahun 2000 sampai 2020 ataupun 2000 dalam masa 20 tahun lah belakangan ni, kita tengok ada peningkatan yang sangat ketara, iaitu hampir melebihi 600% kenaikan harga emas. Kalau saya ingat dulu tahun 2000 sekitar 40 gram saja, RM40 saja per gram. Sekarang ni harga hari ni 264 gram per ringgit per gram. Jadi begitulah harga emas, dia sentiasa meningkat. Memang ada turun, macam minggu ni kita menghadapi penurunan harga emas yang rendah sikit, tapi dia bukanlah rendah. Ini saya rasa waktu saya mula join Continental dulu harga sekitar 2 tu tahun lepas bulan 7 sekitar 238,
235 naik kepada 240, 242. Sekarang ni saya cakap 260 ke bawah tu pun dah tinggal sejarah. Tadi kita sibuk-sibuk, kita punya member di Kuala Meter sibuk membeli hari ni memborong pada harga 263, 264. Orang masing-masing cakap murah-murah. Dia tak tahu waktu saya join Kuala Meter 248. Jadi begitulah harga emas dia akan sentiasa naik-naik, dan daripada dulu sampai sekarang kita akan cakap emas mahal. Tak adalah, kalau dia turun sikit kita cakap murah, tapi sebenarnya mahal dah. Okey. Apa itu Quantum Metal? Kita kenali dulu Quantum Metal, sebab Quantum Metal ni ialah platform yang kita akan gunakan dalam perniagaan emas kita, dalam penyimpanan emas kita, dalam kita punya pelaburan emas kita. Sebab kita ada 3 produk, bagaimana kita boleh buat untung dengan emas, dan kita ada juga satu lagi tambahan bagaimana kita boleh jadikan emas ini sebagai satu bentuk perniagaan ataupun keusahawanan. Platform yang kita akan guna ni dikenali sebagai Quantum Metal. Iaitu kita ada banyak platform dekat Malaysia ni, tapi kenapa saya memilih Quantum Metal ni? Sebab Quantum Metal ni dia sesuai untuk semua orang. Kalau tuan-tuan baru join dengan Quantum Metal ni, ataupun bila orang ajak jom buka akaun Quantum Metal ni, mesti tuan-tuan akan fikir, alamak aku ni tak ada duit nak simpan, nak beli emas kan, nanti kau suruh aku invest emas banyak-banyak, aku mana ada duit. Kebanyakan orang fikir macam tu setiap kali kita suruh buka akaun Quantum Metal. Tapi sebenarnya Quantum Metal ni dia sesuai untuk orang yang tak ada duit pun. Dia sesuai untuk golongan B40 sampailah ke 20, orang makan gaji, orang peniaga, semua sesuai untuk bagaimana dia nak boleh prevent ataupun dia nak protect dia punya kekayaan, dia nak gandakan kekayaan dia, ataupun dia nak menggunakan perbelanjaan dia sebagai ditukar menjadi emas. Okey, kita dengar dulu sebab bila bercakap tentang platform baru ni, saya tahu yang lebih penting ialah isu kepercayaan. Bagaimana kita nak betul-betul percaya dengan platform yang akan kita gunakan. Macam mana Cik Hussein ni, nanti kalau saya dah simpan emas, tiba-tiba platform ni tutup, macam mana kan? Itulah isunya. Cuma sebab apa yang kita akan buat ni sebenarnya dia lebih kepada online digital sebenarnya, ataupun fintech, macam juga Maybank to You, CIMB Click, dan kalau itu kita simpan mata wang kan, kita simpan ringgit, tapi ini kita beralih arah kepada emas tapi dalam bentuk digital. Sebelum itu kita dengar dulu kesudutan daripada berita Al-Hijrah, usaha sama Quantum Metal dan juga DPIM. Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM dengan kerjasama syarikat Quantum Metal Sdn Bhd membangunkan platform jual beli produk emas secara digital. Presiden DPIM Muhammad Sahar Mat Din berkata platform jual beli patuh syariah itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap ekonomi umat Islam. InsyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah ataupun komoditi murabahah. 3 produk yang diperkenalkan melalui kerjasama itu ialah Gold Saving Account GSA, Gold Convert Account GCA dan Gold Asset Enhance GAE. Muhammad Sahar berkata DPIM ketika ini sedang giat mengadakan pelbagai aktiviti pemakluman dan sesi perkongsian seperti taklimat, sesi latihan dan pengiklanan di seluruh negara berkenaan platform jual beli emas tersebut. Beliau ditemui media hari ini pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama strategik perniagaan antara DPIM dan Quantum Metal. Okey, itu tadi sedikit sudutan. Ini ada lagi satu sudutan. The challenges brought by the COVID-19 pandemic have highlighted the importance of savings, recognizing the need to help the people deal with the impact brought by the health crisis. The Sharia-compliant digital gold trading program was introduced, not just to encourage the public to save, but also to enhance their wealth.
With the aim of helping the people, especially Muslims, maintain and double their wealth, the Malaysian Islamic Chamber of Commerce, DPIM, has partnered with Quantum Metal Sdn Bhd to offer Sharia-compliant digital gold trading to preserve and enhance people's assets through gold. DPIM President Muhammad Saha Maddin said Quantum Metal Platform is seen as one of the best solutions to the ongoing economic crisis brought by the COVID-19 pandemic. He added, with the digital gold storage products, the conversion of gold to currency and the investment of gold will multiply by 10 times and 5 times respectively using the commodity murabaha financing. Bidang kerjasama yang akan kita laksanakan ialah untuk memanfaatkan platform digital yang dibangunkan oleh Quantum Metal ini untuk faedah umat Islam khususnya bagi pihak DPIM, dan insyaAllah dengan adanya platform digital yang berasaskan produk syariah ataupun kelulusan syariah yang pertama di dunia, ini yang saya nak tekankan, produk emas patuh syariah dengan menggunakan instrumen tawaruk murabahah. Okey, itu tadi sedikit sudutan daripada berita Al-Hijrah dan juga TV3 berkaitan dengan usaha Dewan Perdagangan Islam Malaysia dengan Quantum Metal. Jadi bila kita tunjukkan sedikit video tu, sebenarnya dia dapat shortcut lah kan, dapat shortcut kan isu-isu kepercayaan, sebab kita sendiri dah berhubung dengan DPIM, kita dah dapat penjelasan dari DPIM kenapa DPIM tu sendiri buat kerjasama dengan Quantum Metal. Memang sebelum kerjasama dibuat, siasatan, kajian dan juga tengok adakah salah daripada mana-mana segi peraturan dan juga ada komplain dan sebagainya, semua telah disemak dengan teliti selama berbulan lamanya sebelum kerjasama ini dapat dimeterai. Jadi sedikit sebanyak dia telah mengurangkan masa kita untuk kita melihat ataupun kita mengkaji syarikat Quantum Metal yang bakal kita akan gunakan platform ni untuk kita menyimpan, kita melabur, kita nak buat mungkin gadaian ataupun kita nak menjadi usahawan di Quantum Metal ni. Okey, syarikat ni didaftarkan pada 30 Julai 2012 dengan modal berbayar 10 juta. Syarikat ni pasal salah satu produk kita tu kita ada memberi pembiayaan. Kita simpan kita laburkan sebahagian duit kita, maka dia akan bagi top up untuk membolehkan kita punya modal tu dapat dibesarkan. Jadi dia terpaksa menggunakan rakan niaga di perdagangan komoditi iaitu Bursa Suk Asila, di mana Bursa Suk Asila ni dia memberi pembiayaan. Kalau orang-orang yang terlibat dalam pembiayaan dengan perbankan Islam ni kebanyakannya mendapat pembiayaan daripada duit daripada komoditi yang diuruskan oleh Bursa Suk Asila. Okey, Quantum Metal juga merupakan pembekal sistem dagangan emas untuk bank-bank tempatan. Okey, kita ada banyak bank yang menggunakan sistem Quantum Metal, malah Quantum Metal juga menjadi pembekal kepada emas kepada bank-bank yang ada buat jualan emas secara digital ni dan juga secara fizikal. Selain daripada itu ada juga kerjasama dengan badan kerajaan, korporasi dan peniaga, dan akhirnya Quantum Metal mendapat pengiktirafan syariah daripada Israq Consultancy, dan juga di luar negara kita ada Raqabah ataupun ada lagi dua sebenarnya syarikat yang buat pematuhan syariah untuk Quantum Metal. Okey, inilah sijil SSM. Okey, inilah ibu pejabat Quantum Metal yang berada di Pulau Pinang. Kita ada cawangan di Johor Bahru dan juga di Kuching, Sarawak. Okey, ini adalah pengerusi, pengasas dan pengerusi eksekutif Quantum Metal, Datuk Lim Koh Sun. Datuk Lim Koh Sun ni dia seorang yang berpengalaman dalam emas dan juga dia dalam acuan ketepatan komponen elektronik. Dalam kita punya komponen elektronik tu dia ada
biasalah dalam handphone kita ke apa-apa alat elektronik ni dia ada mask sebab mask merupakan pengalir elektrik yang bagus. Jadi mana-mana alat-alat elektronik memang ada mask. Jadi Datuk Lim ni dia kerja dia ambil balik semula mask yang telah diguna pakai dalam elektronik ni untuk diguna semula. Jadi dia memang sangat-sangat berpengalaman dan saya personally memang ada isu sebenarnya sebelum ni kalau nak bekerjasama dengan syarikat Cina dan sebagainya ni. Tapi selepas saya tengok secara personal Datuk Lim Poh Sun ni memang seorang yang humble dan sangat-sangat mementingkanlah rakan niaga atau kita lah sebagai konsultan, kita sebagai investor atau member dekat dalam Continental ni. Ini ialah kita punya pengerusi iaitu Datuk Haji Kamarizaman bin Johari. Alhamdulillah bulan ni 2 kali saya berkesempatan jumpa dengan Haji Kamarizaman ni dalam program berbuka puasa. Nampaklah dapat bercakap sikit. Time-time nak pergi semayang tu dapat berjumpa sekejap lah, dapat tanya-tanya sikit. Alhamdulillah nampak memang dia sangat-sangat jaga. Dia nasihatkan kita supaya betul-betul jangan buat jangan bagi maklumat salah dan sebagainya. Jadi kita nampak memang kesungguhan Haji Kamari ni dalam menjaga Continental ni. Beliau merupakan bekas pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Sekarang ni menjadi pengurusi Continental, pengurusi Bank Persatuan, pengarah bebas dan buka eksekutif, pemodalan BSN Berhad. Ya, ini adalah anti pengumbalan wang haram, AMLA dan juga anti pembiayaan keganasan 2001. Okey, mana-mana syarikat yang dia ada collect deposit atau kumpul deposit dengan banyak, biasanya syarikat ni dia memang kena melaporkan ke bank negara setiap deposit orang ramai tu supaya dia untuk mengelakkan daripada adanya disalahgunakan untuk pembersihan wang haram. Jadi Continental memang kena report ke bank negara untuk mengelakkan AMLA ni. AMLA, dia panggil AMLA. Untuk mereka yang terlibat dalam kewangan akan biasa dengan AMLA ni. Okey, ini adalah rakan strategik kita untuk deposit Islamik dan pembiayaan menggunakan komuniti murabahah. Okey, dalam Continental ni kita memang ada satu produk yang menggandakan kita punya modal. Jadi kita tak payah apply, dia buat secara automatik. Kita beli emas, dia akan top up duit lagi sebagai dalam bentuk pembiayaan di mana untuk menggandakan kita punya emas. Jadi bila berlaku kenaikan, sedikit berlaku kenaikan, tapi oleh kerana kita ada gram yang banyak, kita akan dapat lebih keuntungan. Dan akhirnya kita boleh terminate kontrak tu, syarikat akan ambil balik semula pembiayaan tu, kita akan ambil balik modal kita dengan keuntungan yang lebih tadi. Okey, Continental juga merupakan ahli Majlis Emas Dunia dan juga semua auditing ataupun report dibuat oleh syarikat AUFI nama dia. Syarikat ini berorganisasi perakawanan dan juga pengauditan bagi institusi kewangan Islam yang berpusat di Bahrain. Jadi semuanya diuruskan dengan betul. Kalau tuan-tuan tahu, dekat Malaysia ni bukan sahaja ada beberapa syarikat yang menjalankan perniagaan ataupun menjual emas secara digital patuh syariah ni. Ada 8 syarikat. Okay. Ada syarikat yang biasa sangat kita dengar sebab dia punya ahli dia ramai. Tapi kalau semua syarikat ni semua ada penasihat syariah yang bertauliah. Tetapi daripada segi ekosistem, Continental sajalah membentuk satu ekosistem yang lengkap di mana selain daripada kita boleh beli dan jual emas dan tukar kepada fizikal, kita juga ada convert ala-ala macam Arhanu, kita boleh convertkan kita punya emas kepada ringgit. Kemudian kita ada enhance kita punya emas tadi supaya digandakan agar ada lebih keuntungan dengan cara modal kita tu digandakan kepada 5 kali dan juga 10 kali. Jadi dengan 3 produk ni dia membentuk satu ekosistem emas digital patuh syariah yang lengkap yang tidak ada pada platform-platform lain. Okey, Isra Consulting adalah syarikat, dia ada kat Malaysia ni ada 5
badan yang dilantik oleh bank negara untuk memberi khidmat nasihat, akhirnya mengeluarkan sijil patuh syariah kepada syarikat yang perlu yang nak ambil penguasaan syariah ni, boleh melantik 5 syarikat yang dilantik oleh bank negara ni. Salah satunya ialah Ishraq. So Continental dapat penguasaan syariah ni daripada Ishraq. Dan bila dia pergi ke luar negara, dia renew ni untuk ketiga-tiga produk. Bila Continental pergi ke luar negara, dia buat lagi satu pengawasan syariah juga dengan ni kita punya board of syariah dengan Raqabah, dengan Raqabah. Jadi ini untuk pasaran luar negara kita pun ada, untuk pasaran dalam negara pun kita ada. Ketiga-tiga produk kita mendapat pematahan syariah. Okey, di waktu zaman apa tu? Ialah zaman sosial media, zaman orang bebas menulisnya, akan ada banyaklah cerita-cerita yang keluar ni. Sewaktu sekarang ni memang tengah hype dah untuk Continental ni. Kalau kita pergi mana-mana pun orang dah mula mengenali Continental ni. Jadi ada macam-macam cakap lah di sosial media semua, tapi ini apa yang saya terang ni adalah fakta yang sebenar-benarnya, yang tidak perlu lagi tuan-tuan ragui. Okey, kita tengok dulu sikit sudutan video daripada TV Al-Hijrah ni. Makan. Buat saudara Muslim kita pula, khususnya bukan sahaja maklumat syarikat yang perlu diambil berat, bahkan sejauh mana pelaburan emas itu benar-benar patuh syariah. Namun jangan pula kita anggap semua syarikat yang menawarkan pelaburan emas itu sebagai sindiket penipuan, kerana masih juga terdapat syarikat pelaburan emas yang menawarkan pelaburan yang selamat dan mengikut akta undang-undang. Contoh, Quantum Metal merupakan antara syarikat pelaburan emas yang mendapat pengiktirafan World Gold Council dan mempunyai produk-produk yang patuh syariah. Produk seperti Gold Storage Account, GSA, Gold Leverage Asset, GLA dan Gold Advance Account, GAA yang disebut oleh Dr. Bat tadi telah mendapat pengesahan dari Isra Consulting sebagai patuh syariah terhadap polisi syariah Bank Negara Malaysia dan juga syariah standard IOF yang terletak di Bahrain. Untuk makluman lanjut mengenai pelaburan yang ditawarkan, anda bolehlah melayari laman web syarikat ini di hyperlink http://www.quantummetal.com. Okey, itu tadi sudutan dalam program Al-Hijrah. Kemudian ada juga kerjasama Continental dengan bank Allianz. Kita ada, saya tak pergi detail lah. Finbank, Continental menjadi pembekal kepada Finbank. Kemudian Bank Muamalat, pembekal emas juga untuk Bank Muamalat. Ini ada press release yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat bila Bank Muamalat launch dia punya produk air gold tu kan, banyak orang membeli dengan Bank Muamalat. Ini rakan niaga kami, rakan niaga Continental, ada Bank Muamalat, Allianz, ICBC Bank, iFinbank, kemudian ada juga koperasi Angkasa. Siapa tak kenal Angkasa, kita kerajaan mesti tahu Angkasa. Kemudian ada AKO. AKO ni koperasi juga tapi di peringkat ASEAN dengan 6 juta ahli dia. Kemudian kita ada juga bekerjasama dengan Aranu Tekun. Jadi kalau kita buat withdrawal emas fizikal kita, sebenarnya kita boleh ambil di Aranu Tekun. Dengan rajin dengan tak rajin lah. Tapi kebanyakan kita members di Continental ni dia suka gunakan kaedah POS lah. Ini sedikit tentang rakan kongsi bersama aku dan juga Angkasa. Okey, Continental ada juga di beberapa negara di ASEAN ni, dan insya-Allah semakin lama kita akan banyak negara lagi kita akan pergi selain daripada Myanmar, Kemboja, Malaysia, Thailand, Laos ni ada banyak negara lain yang kita boleh pergi. Okey, emas yang digunakan, okey, untuk pengetahuan semua, apabila kita mendapat sijil pematuhan syariah, jadi emas kita tu memang kena bersandarkan kepada emas fizikal sebenar. Okey, emas fizikal kita gunakan di Continental ni ialah the Pearl Mint Australia punya emas.
terkenal dengan emas yang bermutu tinggi. Cuma bila kita digitalizekan emas ni, kita tak boleh, jadi kita punya minimum belian emas tu RM10. RM10 pun kita dah boleh beli emas di Kota Metal ni. Jadi bila kita nak convert RM10 ke fizikal, susah lah kan, takkan dia nak potong kikis kecil jadi RM10 kan. Jadi sebenarnya emas fizikal tadi, the first miss ni kita kongsi ramai-ramai. Jadi kalau katakan 1 gram, duit saya ada dekat RM10 kat dalam tu, duit tuan-tuan pun ada sikit kat dalam tu, dikumpul-kumpul semua, kita menjadi pemilik kepada emas fizikal tu tadi. Tapi kita satu tapi ramai-ramai, jadi tuan empunya dia. Kemudian ini tentang the Perth Miss. Perth Miss ni syarikat dia dekat Perth, dia milik kerajaan Australia. Dia milik kerajaan Australia. Ini ada lagi surat-surat kerjasama ataupun pembekal the Perth Miss kepada Kota Metal. Okey, untuk pengetahuan semua, bila semakin lama semakin ramai mula menyimpan emas di Kota Metal ni, jadi secara tak langsung kan kita cakap tadi, kita bersandarkan kepada emas fizikal yang sebenarnya. Tapi bila kerap lagi ramai orang buka akaun, bermaksudnya lagi banyak emas fizikal akan terkumpul. Okey, akan diambil, dibeli oleh Kota Metal, akhirnya dijual kepada kita. Jadi bila emas sudah banyak, dikatakan tahun lepas ada 5 tan emas. Jadi emas-emas dia tak boleh dibiar je macam tu. Jadi syarikat melantik satu lagi third party syarikat untuk menjaga emas-emas ni, ataupun dia ada peti simpanan yang lebih terjamin, iaitu syarikat ni nama dia Bridge. Bridge ni dia memang terkenal dalam menjaga barang-barang mewah, barang-barang berharga. Saya pernah google Bridge ni, dia punya pekerja saja ada 76,000 orang di seluruh dunia ni. Jadi syarikat ni syarikat besar yang akan take care kita punya emas nanti. Jadi kalau tuan-tuan punya emas, contohnya hari ni belum lagi lah, kalau tuan-tuan beli, tiba-tiba dah sampai 1 kilo, maka dalam you all punya sistem akan ada report yang dikeluarkan oleh Bridge mengatakan kedudukan ataupun keselamatan emas anda akan diupdate sentiasa dalam bentuk harian. Saya nak tunjuk tak boleh, pasal emas saya pun belum sampai 1 kilo lagi. Okey. Ini ialah insurans ataupun di Lloyd's of London. Macam kita punya duit simpanan kita di bank kan, kita ada juga insurans kan. Siapa pernah dengar PIDEM dalam iklan kan. Sebenarnya duit-duit kita dalam bank tu diinsurankan, tapi tuan-tuan tahu tak, sebenarnya dia bukan 100% insurans. Kalau kita ada duit dalam bank 1 juta, duit kita tu hilang dalam bank terbakar dan sebagainya, hanya yang di cover maksimum 250,000 saja. Tapi berbeza tuan-tuan punya emas yang kita simpan di Kota Metal ni, dia cover 100%. 100% emas kita diinsurankan. Okey, kita pergi kepada produk. Kita ada 3 produk. Satu ialah Gold Storage Account, satu ialah Gold Convert Account, dan satu ialah Gold Asset Enhance. 3 je produk. Tuan-tuan tak payah nak fikir banyak-banyak, memang 3 saja. Satu produk ni memang kita fokus untuk simpan, untuk kumpul. Kita boleh beli serendah RM10, kita boleh jual, kita boleh tukarkan kepada fizikal, kita boleh transfer dan sebagainya. Itu ialah GSA. Jadi ingat S tu storage tu memang untuk kita simpan. Kemudian kita ada lagi satu Gold Convert Account. Gold Convert ni ialah kita boleh gadaikan emas kita tadi. Kita akan dapat 85 hingga 90% daripada value emas kita tu. Kita boleh ambil. Yang paling best sekali, emas kita tadi tu kita ada masih lagi reflect kepada kenaikan harga emas. Macam kita punya gadaian di luar ditepati di Arano, kita ada tempoh, tapi gadaian kita kat sini kita tak ada tempoh, dan kos upah simpan kita sangat-sangat rendah, 3.5% saja. Kemudian produk ketiga, itu killer produk kita. Produk ni lah tak ada di mana-mana syarikat di Malaysia ni, iaitu
Gold Asset Enhance. Macam mana kita punya modal 1000, sepatutnya kita dengan duit 1000 tadi tu kita dapat 4 gram emas saja 1080, 1090 kita dapat 4 gram emas. Tapi company gandakan menjadi 10 kali. Dia bagi lagi pembiayaan 90% supaya kita dapat tingkatkan kita punya emas ni menjadi duit kita dari 1000 tadi menjadi 10,000 dan akhirnya kita dapat beli 40 gram emas. Jadi bila berlaku kenaikan 1 gram katakanlah RM10, sepatutnya kita dapat RM40 je lah kalau kita ada 4 gram emas. Tapi oleh kerana adanya enhance tadi tu menyebabkan kita dapat untung RM400 sebab kita ada 40 gram kan. Tapi bila kita untung macam tu, kita boleh terminatekan kontrak tu, maka syarikat dia akan ambil balik pinjaman ni bagi kita tadi, kita ambil balik modal kita yang 1000 tadi plus dengan keuntungan RM400 tadi. Macam itulah dia punya produk Tapi kalau you all tak faham tak apa, nanti di hujung rancangan saya akan tunjuk real menggunakan sistem sebenar macam mana kita boleh tengok produk-produk ni Ini yang betul saya cakap tadi, gold storage account, kita akaun simpanan emas. Kita boleh beli sikit-sikit, RM10 pun boleh, RM20 tak ada maintenance of contract Ini bukan multi level, nak kena maintain beli barang setiap bulan, tak ada. Jadi tak ada maintenance of contract, you boleh beli anytime you suka, selagi ada stok. Kadang-kadang stok boleh habis, tapi sekejap bila kalau habis pun dia akan top up balik, boleh beli balik semula. You boleh jual, you boleh gadai, you boleh transfer. Contoh ni nak raya kan, kita nak bagi duit raya kepada orang lain, mak kita, abang kita, akak kita. Jadi kita boleh transfer je dalam bentuk gold ataupun duit dengan menggunakan akaun platform Quantum Metal ni Kemudian kita boleh tukar kepada fizikal. Ada orang dia tak suka digital ni, dia kata tak nampak. Dia suka kalau baring taruh duit emas tu dekat mata lah kan, dekat pipi lah kan, dia suka pegang. Jadi dia boleh tukarkan kepada fizikal. Kita punya markup price pun tak tinggi, iaitu 7%. Spread dia 7%. Apa itu spread tuan-tuan? Okey, saya cerita macam ni Kronologi dia mudah je. Kalau tuan-tuan pergi ke shopping complex kan selalu nampak kedai-kedai emas kan. Apa? Pohlong. Kabib kan. Kalau tahun lalu nampak kan 250 per gram dia tulis tu. Kita pun masuk ambil gelang. Berapa gram ni? 4 gram dia kata. Kalau otak kita dah congak lah 250 kali 4, 1000. Oh, boleh lah beli gelang ni 1000 kan. Bila kita nak bayar je berapa je sekejap je dia kira-kira 1300. Dekat situ tulis 250. Itulah dia panggil markup price. Ataupun kadang-kadang ada kedai dia kata upah buat. Biasanya kalau emas fizikal ni dia boleh sampai 30% markup price dia. Jadi hari ni kita beli emas tu, pagi, tengah hari kita beli, balik rumah tengok-tengok, alah tak cantik lah gelang ni, menyesal pula aku beli. Kita pergi balik semula kedai tu, kita nak jual. Sekali dia kata, okey kita ambil balik gelang tadi, tapi dia kata harga 230 je gram per, 30 per gram. Tadi saya beli 250, si ada markup price lagi kan, sampai jadi 1300. Inilah dia panggil susut nilai dia kata, susut nilai ataupun markdown. Yang best kita di Quantum Metal tu kita tak ada markdown. Kita ikut harga sebenar waktu kita nak jual tu itu. Saya harap boleh faham lah tu Dua ialah gold convert account. Tadi kita dah simpan duit dalam GSA. Tiba-tiba kita nak pakai duit. Emas ni tuan-tuan, memang kita boleh jual, tapi sebenarnya emas ni jarang orang nak jual. Kalau orang nak pakai duit, dia pernah pergi gadai, dia pergi convert. Kita sebenarnya dalam Quantum Metal ni kita panggil convert account. Maksudnya dari ketika tadi kita dah simpan emas kita RM10, RM20, RM50, dah jadi RM1000. Tiba-tiba lah nak pakai duit kan, nak kena renew road tax kereta. Jadi betul kita buat, kita boleh gadaikan RM1000 tadi tu ke convert account. Kita klik convert account ni, kita request convert. Dia akan bagi satu amount sehingga 85% sehingga 90%. Boleh jadi sampai 91% kadang-kadang. Jadi kita dapat RM900 daripada gadaian kita tadi. Tapi emas kita yang RM1000 tadi, dia akan masuk ke holding inventory. Dekat dalam sistem ni kita akan nampak. Sebab ada balance lagi 10% tadi kan, kita ambil 900, lagi 100 ada dekat situ kan.
dengan emas kita. Jadi syarikat akan pegang emas kita tu. Tapi yang paling best, kita dapat tengok emas kita tadi, bila berlaku kenaikan harga, dia akan reflect kepada kenaikan harga. Jadi kita nampak berapa kita dah untung daripada kenaikan harga tu, plus dengan upah simpan. Jadi katakan waktu kita gadai tu emas kita 250. Tiba-tiba kita gadai, kita pun tak boleh, kita pun tak nak ambil. Kita tak nak ambil, kita tak payah bayar upah simpan tu. Kalau dekat luar punya Arahanur, semalam saya ada share dekat TikTok saya, macam mana saya tebus barang kemas kan. Letih tu kan, sebab dia punya upah simpan sehingga 18%. Especially kalau kita buat pinjaman tu menggunakan SSM ataupun pembiayaan tu menggunakan untuk perniagaan kan. Jadi dia punya upah simpan tu sehingga 18%. Jadi dia ada tempoh. Siap 6 bulan, kita kena pergi bayar upah simpan tu. Lepas tahun, kita kena bayar upah simpan tu. Sampai 18 bulan, kalau kita tak boleh ambil juga kita punya emas tadi, maka emas kita tu akan dilelong. Dilelong ni sepatutnya kita akan dapat pada harga semasa lah. Tapi bila kita lelong, diorang kan bargain kan. Siapa yang paling tinggi, tapi normally dia akan rendah daripada harga pasaran, menyebabkan duit lebihan yang kita dapat tu sikit. Tapi tidak di Continental, kita tak perlu bayar upah simpan tu, dia tak ada tempoh. Apa yang perlu kita buat ialah kita tunggu saja. Kalau kita tengok harga dah naik, kita nampak dalam sistem, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita boleh monitor. Kalau kita rasa nak pakai duit, kita boleh terminate saja, ataupun kita boleh bayar duit pinjaman kita tadi, ataupun kalau kita tengok dah untung, kita terus terminate, masuk duit ke dalam kita punya account bank kita. Jadi lebih mudah dan sebenarnya inilah salah satu cara kita boleh dapat protect ataupun kita boleh menggunakan duit-duit kita yang belanja hangus kita untuk digantikan dengan emas. Tiada masa, tiada dengan kenaikan harga emas boleh menampung pembiayaan dan cas belanja hangus menjadi tabungan masa depan. Itu sebab saya cakap tadi, platform Continental ni sesuai untuk semua orang, especially orang-orang yang macam saya, golongan B40 yang tak ada lebihan. Yalah, kita nak beli emas, manalah ada lebihan kan? Macam saya ni anak 5, semua sekolah kan, mana nak cari duit nak beli emas. Jadi kita boleh menggunakan belanja hangus kita tadi, kita beli emas dulu sebelum kita buat gadaian, barulah kita buat pembayaran-pembayaran lain. Contohnya saya ada tunjuk kat sini. Ini saya dah cerita tadi, emas pajakan luar, macam mana kita dapat pinjaman, kita punya upah simpan 9 hingga 24% setahun dari nilai emas, dari marhun. Kalau kita dekat Continental ni bukan daripada marhun, daripada jumlah pinjaman saja. Jadi lebih rendah lah kita punya. Lepas tu limit masa 6, 12 ke 18 bulan. Jadi kalau tak boleh ambil, dia akan lelong. Statistik menunjukkan 1 bilion emas dilelong setiap tahun. Kalau tentu ada kaki, ada lubang, boleh tahu bila ke Arahanur biar rakyat akan buat lelongan, bila ke Arahanur akan buat lelongan. Memang ada proses lelongan ni, kita boleh pergi untuk untuk challenge lah, untuk dapat, untuk bid dapatkan emas pada harga, emas fizikal pada harga yang bagus. Begitulah apa yang berlaku sekarang ni di platform Arahanur di luar sana. Cuma kita tak ada tu. Jadi kita tak ada masa, tempoh, jadi kita boleh tunggu je kenaikan harga emas. Contohnya lah dengan purata kenaikan 20% setiap tahun, selepas 5 tahun, sekarang ni kita gadai 250. Ni anggaran je, jangan ingat dia betul. Nanti kan kata Cik Husain ni over promise lah. Ini nak tunjuk saja. Contohnya naik selepas 5 tahun, 250 jadi 500 segram. Tapi tak mustahil, memang boleh berlaku pun sebab kita dah tengok kan 20 tahun lepas boleh ada sekali ganda kenaikan selepas 5 tahun, 6 tahun memang boleh je berlaku. Jadi kalau naiklah, katakan ini untuk contoh, katakan naik 100% jadi 500 gram. Tadi duit kita dah ambil, tapi emas kita punya value tu naik kepada 500. Maka kita boleh jual, terminate balik semula, kita dapat sekali lagi duit yang kita dah habiskan tadi, amount yang sama juga. Itulah bestnya. Okay, kita tengok channel tu. Nanti bila saya tunjuk kat sistem, tuan-tuan akan lebih faham. Kita ada berapa orang ni? Alhamdulillah. Kita hari ni kumpulan kecil je, 23 orang. Lagi mudah. Kalau kumpulan besar ni kan macam-macam kan. Ada bunyi menangis dan sebagainya. Anak menangis lah kan. Ini
bulan kecil. Jadi kalau you all ada soalan lebih mudah nak tanya saya nanti boleh tanya terus Ini contohlah saya beli kereta. Saya beli kereta Nissan Almera ni, saya kena bayar tiap bulan 800. Okey, duit 800 saya bayar ni adalah duit hangus, duit yang pergi tak kembali lagi. Duit hangus lah. Kita bayar kat bank, kita dapat kereta kan, kita memang kena bayar kat bank. Jadi duit hangus. Jadi macam mana saya boleh tukarkan duit hangus ni menjadi emas? Okey, saya kan ada simpan juga duit simpanan sikit-sikit, memang tak banyak lah, gaji tu kecil. Tapi saya adalah simpanan sikit untuk waktu kecemasan saya. So saya ambil duit simpanan saya tadi tu, saya campurkan dengan duit bayaran kereta tadi, jadi 950. Saya pergi ke platform buka sistem tadi. Saya buka sistem, saya beli GSA, dapat 3.8 gram emas. Lepas saya dapat 3.8 gram emas, hari yang sama saya pergi ke GCA, saya buat pajakan, request GC, saya masukkan dalam amount tu 800, saya submit, insya-Allah kalau gunakan Maybank, besok dah dapat duit dah. Malam tadi saya ada malam semalam saya buat, pagi tadi dah ada duit dia. Jadi satu hari kalau kita buat pakai Maybank, kalau Maybank lain mungkin 2 hari, tapi takkan lebih daripada 5 hari akan masuk ke dalam bank kita. Kita ambil duit 800 tadi, kita bayar kereta. Tapi tuan-tuan kena ingat, duit emas yang kita tadi ada lagi 3.8 gram ni akan masuk ke dalam kita punya holding inventory. Itu kalau sebulan, bulan depan kita kena bayar kereta lagi tak? Kena. Kita buat benda yang sama. Setahun kita buat, insya-Allah kita akan ada 40 gram emas. Tapi pada masa sama, kereta kita pun kita bayar. Ini yang pengkritik dekat luar tak faham. Dia kata konsultan fundamental ni suruh orang buat hutang. Nanti bila lepas setahun macam mana nak bayar balik pinjaman tu? Kan saya dah cakap tadi, pinjaman itu tiada tempoh. Kalau kita tak boleh nak tebus balik, kita biar je. Kita boleh monitor dekat dalam sistem kita, dah untung ke belum? Dah ada profit ke belum? Kalau dah rasa dah untung, tuan-tuan rasa nak pakai duit, hanya perlu terminate je untuk ambil lebihan daripada kita punya pembiayaan tadi kan. Kita punya emas 1000, kita baru dapat 900, tapi ada balance lagi 100 kan. Kita terminate, kita dapat 100 tu plus dengan keuntungan ataupun kenaikan harga emas semasa. Mana yang tak bagusnya? Sebab mereka semua tu tak faham yang kita punya konsep gadaian kita berbeza dengan apa gadaian yang ada dekat luar. Kita tak gunakan tepati punya ke Aranu, kita gunakan quantum metal punya Aranu. Jadi tak boleh salahkan diorang sebab diorang pun tak faham tentang kita punya produk kita yang ada dalam platform quantum metal ni. Jadi bila lepas ni kalau you all dengar ayat-ayat macam ni, you all lebih faham sebab you dah dengar apa yang saya jelaskan. Okey, ini adalah gold asset enhance. Kalau katakan kita ada modal 1000, macam saya cakap tadi kan, modal 1000 dia akan kalikan 10 kali ganda menjadi 10,000. Sebenarnya dia bagi pembiayaan 90%. Kalau kita ada 10,000 jadi 100,000, kalau kita ada 100,000 jadi 1,000,000. Jadi kita dapat gandakan aset emas kita sehingga 5 kali ataupun 10 kali. Kalau kita beli waktu rendah, kita jual waktu tinggi, kita akan lebih keuntungan kita dapat berdasarkan kenaikan harga emas semasa. Bila kita ada leverage, tuan-tuan, kita ada pembiayaan ni menyebabkan emas kita diganda kan. Kalau kita berlaku kenaikan 1 gram RM10, kita akan untung 10 kali ganda, betul? Tapi kalau berlaku penurunan RM10, kita akan rugi 10 kali ganda. Itu tuan-tuan kena faham. Tapi kalau kita rugi pun, kita hanya rugi on paper saja. Kita belum lagi, that's why lah kalau tuan-tuan nak melabur dalam gold asset enhance ni, tim saya selalu tanyalah, Cik saya ni dia biasa kan dalam grup semua kan, saya ada 5,000 ni, saya nak masuk produk mana, GSA ke GAE? Saya balik-balik akan jawab benda yang sama. Duit ni you all nak pakai segera ke, you all nak boleh tunggu? Dia kata boleh tunggu Cik Sani, saya tak pakai duit ni. Then kalau you tak pakai, you boleh beli GAE ni. Sebab kalau berlaku penurunan, you ada boleh tunggu. Sebab kita tak ada margin call. Kita tak ada perlu top up.
kita tak ada force sell. Kalau dia sebenarnya leverage ni ada juga dekat pasaran saham, cuma dia ada margin call. Bila berlaku penurunan harga saham, syarikat berhak untuk suruh kita top up ataupun suruh kita jual. Tapi di quantum metal ni tak ada macam tu. Jadi kita hanya perlu tunggu saja. That's why kita tanya, duit tu nak pakai sekarang ke, duit tu nak pakai lama. Lama lagi boleh tunggu kan. Kalau duit kata lepas raya ni nak kahwin, tapi dia nak masuk nak beli GAE ni, biasa saya takkan bagi. Jangan gunakan duit nak kahwin raya lepas raya ni masuk GAE. Mana tahu harga tak naik kan. Maintain pada 262, 263 ni, memang kita tak boleh nak jual lagi sebab kita ada management fee dan sebagainya, kita takkan boleh untung. Jadi memang kita nak kena tunggu sikit, at least kita boleh tunggu lebih daripada 6 bulan lah. At least kita boleh tunggu lebih daripada 6 bulan. Kalau boleh tunggu setahun lagi bagus. Okey, tengok 100,000 dia akan jadi sejuta. Kita tengok macam mana. Dia ada management fee dia. Management fee dia contoh ni 100,000, dia akan bagi pembiayaan 900,000 baru boleh jadi sejuta kan. Maka kita punya fee tadi daripada kita punya pembiayaan. Pembiayaan kita 900,000. Dia ambil 3.5%, lebih kurang 31,500 setahun. Katakanlah, oleh kerana emas kita ni dah jadi sejuta, tiba-tiba berlaku kenaikan harga 20%, maka daripada sejuta tu kita akan ada untung lebih kurang 200,000. Jadi apa perlu buat ialah keuntungan 200,000 ditolak dengan kita punya yuran pengurusan, maka kita akan ada 168,000. Jadi bila kita nampak 168,000 ni, kita boleh terminatekan perjanjian pembiayaan ni tadi, kita akan dapat balik modal kita 100,000 dengan keuntungan 168,000. Macam tu So dah ada proposal dibuat kat sini. Kalau you all ada modal 1,000, boleh jadi 10,000, ini dia. Ini waktu kita buat ni 258, murah pada bulan 3 tadi. Saya cakap. Bulan lepas 258 ni diorang kata murah. Hari ni 262 semua orang kata murah. Padahal dah mahal dah. Jadi bawah 260 ni dah jadi sejarah dah, tak mungkin tak mungkin berlaku lagi. Kalau harga tu naik, orang yang beli pada bulan 3 ni, 16 bulan 3 ni, tiba-tiba harga naik ke 270, dia akan dah untung 50%, iaitu RM500. Kalau naik kepada 284, dia dah untung RM1,000. Kalau naik 296, dia akan untung RM1,500. Sebab dia ada gandaan 10 kali jadi kan. Begitu juga kalau dia ada modal 10,000, jadi 100,000. Macam ni dia punya keuntungan ini besar sangat ni. Ada ke orang modal 100,000? Kalau ada boleh beli. Tapi pastikan belum sanggup tunggu. Tapi kalau ada siapa-siapa yang nak beli 100,000, tolong dapatkan advice saya dulu. Jangan main pakai beli 100,000 ni nanti. Nanti kita tengok macam mana strategi kita boleh buat untuk kita beli. Sebab ni dapat sejuta ni. Lebih kurang dekat 4 kilo emas kita akan dapat ni. Jadi saya akan advice lah waktu bila patut beli, bagaimanakah cara kita nak beli. Kita tak boleh beli sekali. Kita kena buat dollar cost averaging supaya kita tak nak, kita ada 100,000, tiba-tiba kita beli hari ni 100,000. Besok emas turun. Dia tak boleh. Kalau kita ada 100,000, kita beli dulu hari ni 10,000. Kita tengok besok macam mana. Emas turun, kita ada lagi modal untuk kita beli lagi 10,000. Lepas tu kita beli lusa, emas turun lagi, kita beli lagi. Jadi bila emas naik semula, kita boleh tengok. Emas naik lagi, kita boleh tengok. Yang mana dah untung, kita boleh terminate. Itulah dia panggil layering ataupun dalam bahasa investment dia panggil dollar cost averaging. Kita akan dapat pada harga purata yang lebih rendah. Ini ialah portfolio tadi. Berlaku bila naik kita untung, bila turun kita rugi. Pastikan kita boleh ada holding power kepada duit tu. Kita rugi di atas paper saya tahu. Jadi kita kena tunggu sebab kita tak ada margin call, kita tak ada for selling, kita hanya perlu tunggu harga emas naik balik semula. Itu saja. Jadi kalau belum naik tu tunggulah, ramai juga. Saya bila buat ni kan saya kadang jadi kelawak pula dia. Bila harga tinggi dia orang duk mesej saya, Cik Sani, bila harga nak rendah ni Cik Sani?
Kadang saya marah juga kan, kita dah geram, kita sibuk dah mesej tanya soalan Cik Sani, bila harga nak rendah ni? Dah kenapa korang ni, bila harga rendah kau cakap bila harga nak naik kan? Jadi begitu selalu, bila harga macam sekarang ni harga menurun tu hari, daripada tu hari menurun, ramai orang beli. Besok 2-3 hari ada orang tanya, Cik Sani, harga emas bila nak naik ni? Manalah saya tahu kan, dah tunggu je lah. Tapi kita boleh fokus. Setiap hari kita update harga emas, you all dah boleh agak dah. Setiap hari ni saya update 262, besok saya update lagi 264, lusa saya update lagi 263. Jadi orang tahu emas sekarang berada pada harga sekitar 263, 264 itu. Tiba-tiba ada berlaku perubahan mendadak. Biasa bila ada berlaku perubahan mendadak, adalah 2-3 orang kawan-kawan yang akan beritahu, Cik sini emas ada naik mendadak. Okey, saya akan update dalam grup. Okey, tolong monitor you all punya investment. Sebab emas tiba-tiba harga dia naik daripada 264 kepada 270. Masing-masing cek lah. Tengok, janganlah bawa tak tahu. Malah nak baca WhatsApp semua, susah nak bantu lah, takkan saya nak call seseorang kan. Jadi tengok, kalau dah ada untung, biasanya dia orang akan tanya, Cik Sani saya dah untung banyak ni macam ni, banyak macam ni, patut saya apa? Kalau saya memang saya akan letak 15 ke 20% saja untuk suruh you all buat termination. Sebab apa saya buat 15 ke 10%? 15 ke 20%? Sebab 15 ke 20 tu lebih baik daripada kebanyakan investment yang ada dekat Malaysia ni. Jadi, dan kita tak nak you bayar banyak sangat kepada management fee tadi. Management fee tu kalau kita terminate awal, dia akan kira secara purata, prorate, dia akan bayar untuk 2 bulan atau 3 bulan saja. Jadi lebih untung dekat situ. Jadi sebab emas ni dia akan ada fluctuate. Kita cuba buat 3 atau 4 kali setahun untuk dapatkan keuntungan. Tampak? Ini perbandingan dengan lain-lain instrumen ROI ataupun return of investment. Dia yang bagi macam-macam lah kan. Tak payah sebut lah, nanti Kang, sebab video saya ni akan masuk ke YouTube kan, nanti macam-macam orang tengok, nanti kan kena kecam lah kan. Okey, kita tengok peristiwa-peristiwa dunia yang berlaku. Contohnya pada bulan 3 tadi, berlaku perang antara Ukraine dan juga Rusia. Masa ni menyebabkan harga emas fluctuate, naik atas. Fluctuate dia turun naik kan, tapi ni zoom naik atas. Sehingga ke 278 kalau tak salah saya, harga yang paling tinggi pada awal bulan 3 tu hari. Dia memberi kesan kepada keuntungan kepada ramai pelabur di fundamental. Ni kita tengoklah. Tapi ni contoh dia ni, nanti korang cakap dengan saya mahal, banyak betul modal dia kan, 940,000, untung 93,000. Kita kecilkanlah sikit ikut yang sesuai. Contohnya ini ini lebih sesuai dengan kita lah, modal 1,000, dapat untung hampir 90% dalam masa 6 bulan. Emas tak naik 130%, tapi 133%, tapi hanya 13%. Tapi disebabkan oleh gandaan 10 dia tadi, dia untung sehingga 133%. Ini semua untung-untung nanti kan saya tunjuk juga actual. Okey, inilah program usahawanan emas. Tadi saya dah tunjukkan 3 cara kan untuk kita buat keuntungan dengan emas. Ini saya akan share sikit cara yang keempat. Bagaimana kita boleh menjadi usahawan di dalam fundamental ni. Ni pun saya pergi laju je lah. Kalau kita mendaftar je, buka akaun ni, sebenarnya kita menjadi members. Kita boleh upgrade diri kita daripada members ke introducer hanya dengan membuat jualan pembelian peribadi saja. Sama ada kita beli GAE kali 10 1 unit ataupun GAE kali 5 3 unit. Kita boleh beritahu dengan kita punya dealer untuk dinaik pangkat kepada introducer. Introducer dia dapat apa? Introducer dia dapat commission juga. Kalau dia dah boleh start, ajak kawan-kawan dia lain untuk buka account. Dia kerja senang sebenarnya ni. Bagi saya ialah, saya ni kan orang lama dalam takaful. Takaful kan kita nak benda kita nak jual, bayar bertahun-tahun kan, tak ada barang pula tu. Jadi benda ni kalau setakat nak suruh orang buka akaun je, bagi saya mudah je lah. Jadi bila orang tu buka akaun, dia beli sebagai introducer, kita dapat
commission ataupun overriding juga daripada belian orang yang kita ajak tadi. Untuk produk GAE kali 10 2%, GAE kali 5 1.5%, GSA 0.5%, tapi kita dapat ni dalam bentuk emas. Kita tengok akaun GSA kita akan bertambah. Kemudian kita boleh pergi ke daripada introducer pergi kepada dealer. Sebenarnya ini je level yang penting. Dia ada lagi level-level lain. Level-level lain tu tak penting. Sebab bila dah jadi dealer, sebenarnya kita dah boleh menjadi usahawan emas dah pun. Apa kita perlu buat ialah kita mula start ajak kawan-kawan buka akaun semua. Pastikan seramai orang yang boleh kita ajak untuk buka akaun. Pada masa yang sama kita telah introducer. Daripada ramai-ramai itu kita nak 5 orang saja yang dah jadi boleh jadi introducer. Dan jualan keseluruhan orang yang kita bawa tadi tu untuk belian GAE 30,000, maka kita layak mohon untuk jadi dealer. Kita kena bayar sikit 300 untuk kita pergi kos di Continental Corporate University. Dia akan bagi kita name tag, baju dan sebagainya. Kemudian kita boleh jadi dealer. Bila kita jadi dealer, kita punya commission lebih tinggi sikit lah. Hasil belian kawan-kawan yang ataupun saudara mara yang kita ajak tadi buka akaun tu, kalau dia beli GAE kali 10, kita boleh dapat sehingga 7%, GAE kali 5, 5%, GSA 2%. Itu sebut sikit tentang carrier. Kita pun dah pukul 11. Saya tak nak panjang-panjang. Kalau you all ada soalan boleh tanya. Kita ada berapa orang ni? 29 orang. Alhamdulillah. Saya akan share sikit kita punya sistem. Kita akan share sikit kita punya sistem. Ada orang dia tak sukalah share sistem sendiri ni kan, tapi saya punya tak ada masalah pula. You all nak tengok, tengoklah, bukannya ada apa pun. Okey, sekejap. Saya tengok siapa-siapa nama. Alhamdulillah ada juga tim saya yang masuk. Okey, pergi ke continental.com.my, continental.com. Nanti dia keluar satu laman web, pergi ke login. Kita masukkan kita punya ID dan juga password. Okay, dia keluar macam ni lah. So produk yang saya cakap tadi ialah 3 produk ni lah. GSA, GCA dengan GAE. 3 produk dia nak kena tahu. Yang lain-lain ni tak payah. Yang ni je nak tahu. Produk ni ada. Nampakkan semua? Cuba komen sikit. Nanti kan saya cakap seseorang je. Lain tak nampak. Nampak. Okey. Ini yang ramai confuse baru-baru ni. Okey, ini ialah sebab kita ada syariah. Syariah kita ada bagi advice sikit supaya tukar perkataan ni. Sebelum ni perkataan ni dia ialah buy. Sebenarnya dalam akad dia memang kena QM sell. QM jual, kita beli. Jadi kita lebih clear dekat situ dari segi akad lah. Jadi hari ni ramai confuse sebab sebelum ni buy kan. Ada yang klik sini lah. Tapi kena ingat lepas ni, kalau kita nak beli, kita klik QM sell. Kita klik QM sell. Okay. Kita boleh letak berapa kita nak beli sini. Minimum RM10. Tak payah tekan kotak ni, submit. Lepas tu confirm, terus pergi kepada perbankan internet kita. Maybank apa ke, semua boleh pilih. Terus bayar sama macam kita buat bayaran di Shopee, Lazada semua tu kan. Sama je. Nanti dia akan masuk ke dalam kita punya, bila dah lepas je, kita akan boleh tengok kita punya emas kita di summary dia dekat sini. Kita boleh nampak gold storage account ni ada berapa berat, berapa ringgit duit kita. Kemudian daripada sana juga kita boleh jual. Kalau jual, kita jual QM buy lah. Kita sell, dia buy. Jangan keliru. Kita nak beli, dia sell, kita buy. Kalau kita nak jual, dia QM buy, kita sell. Jadi ini ialah kalau kita nak jual. Ini ialah kalau kita nak tukar ke physical. Contohnya saya nak ambil 1 gram. Saya boleh tulis sini 1 gram. Kemudian saya boleh pilih negara Malaysia, negeri Selangor. Saya boleh pilih sama ada nak ambil ke Shah Alam Aranu Tekun, Semenyih, ataupun saya boleh menggunakan delivery QM.
Dia ada ejen dia yang hantar ataupun kadang dia guna postage. Tengok kat mana kalau Lembah Kelang ni ada ejen yang hantar. Kemudian saya boleh transfer. Contohnya saya ada skandal nak bagikan. Saya boleh masuk nombor akaun dia, saya boleh bagi dia duit raya berapa ringgit saya nak bagi sini. Saya boleh submit, dia akan dapat duit raya dia. So itu yang kita boleh buat daripada GSA ni. Ramai orang tanya juga, Cik Husaini, macam mana kita nak tengok transaction GSA? Okey, kita boleh tengok dekat sini. List ni kita boleh tekan view. Kemudian kita boleh tekan log. Dekat log ni you akan nampak semua transaction. Kalau you jadi introducer kan, you ada introduce orang, you akan nampak duit yang masuk dekat sini, gold convert, sell dan sebagainya, macam ni kan. Saya transfer kepada orang lain, semua boleh nampak lah. So memang saya tak boleh nak buat perkara-perkara tak elok semua direkodkan. Okey. Kemudian produk kita kedua ialah GCA. Simple saja. Tadi kita dah tengok kan duit saya kat sini ada berapa. Saya pun tak ada duit dah ni. Semalam dah gadai dah pasal nak raya ni kan. Saya ada 1,600 je. Lasiatnya Cik Husaini ni ada 1,600 je. Jadi saya boleh gadai. Kalau tak cukup nak raya ni saya gadai lagi lah. Okey, saya tekan request GC tu, saya boleh ambil duit saya 1,400 lagi. Dia kena bundar dia tak boleh ada sen-sen ni. Jadi saya ambil 1,400, saya boleh type 1,400, pilih bank mana yang saya nak. Saya suka Maybank sebab cepat, submit. InsyaAllah besok dah ada lah. Sebelum raya saya sempat untuk dapatkan duit ni. Okey, itu ialah convert. Bila saya convertnya, tadi emas saya ada 6 gram kat sini kan. Bila saya tulis 1,400, 6 gram ni tadi dia akan masuk ke sini. Holding inventory. Inilah saya cakap tadi. Kita gunakan belanja hangus, kita kumpul emas. Tengok ni sekarang rugi sebab emas rendah kan. Sebelum ni kalau kelas-kelas saya tunjukkan semua untung. Macam ni untung lah. Yang sebab apa untung? Ini tahun lepas saya gadai. 6/10. Saya cakap dah tahun lepas baru sekitar 248 harga emas kan. Jadi memang untung lah. Saya gadai 6 gram. Duitnya saya dah ambil dah. Dah habis dah duitnya dah bayar hutang apa semua. Tapi emas saya ni tadi reflect kepada kenaikan harga emas ni. Tengok saya dah untung $23. Ini adalah management fee dia. So kalau katakan saya nak pakai duit, saya hanya perlu pergi sini. Saya terminate saja. Kalau saya terminate ni, dia akan masuk balik duit ni semua ke dalam saya punya account. Balance yang saya belum ambil tadi dengan untung dia. Tapi boleh juga kalau saya nak bayar, boleh. Tapi tak ada masalah saya nak bayar kan. Saya nak pay convert, boleh? Pay convert saya kena bayar lah. Saya dah ambil tu hari 1,300. RM61 ni adalah upah simpan. Saya kena bayar full. Kalau saya boleh kat bayar sikit sebenarnya, boleh. Saya nak bayar sikit pun boleh, saya nak bayar full pun boleh. Itulah beza kita dengan Aranu dekat luar. Jadi contohnya holding inventory ni tadi kan saya sampai 1 tahun saya biar je. Ada apa berlaku tak? Tak ada apa berlaku. Biarlah macam ni. Kita tak payah nak pergi 6 bulan, nak kena bayar, nak kena top up duit, tak perlu. Jadi jangan percaya sangat dengan dakyah-dakyah kat luar tu yang dia sendiri tak faham tapi dia cakap konsultan QM ajar salah, suruh orang berhutang. Tak. Kita bukan suruh berhutang sebab kita tak perlu bayar pun ni. Kita hanya perlu tunggu duit belanja hangus kita tu tadi yang kita tukarkan kepada emas tadi untung je. Kita memang ada perlu simpan duit kan. Ya memang kita perlu simpan duit. Duit yang 150 yang kita top up nak buat bayar belanja hangus tadi, itulah duit simpanan kita. Tapi kita tukarkan kepada emas dengan lebih banyak lagi. Kalau setahun kita bayar kereta, kita buat macam ni, itu satu kereta. Kalau kita ada rumah, kalau ada orang berniaga pula, dia ada pula bayar pekerja, sewa bangunan dan sebagainya. Bayangkan kita ada kawan-kawan kita yang setiap bulan RM30,000, RM40,000, dia tukarkan balik belanja hangus dia buat bayar expenses dan sebagainya. Jadi dia dapat whole emas yang banyak. Jadi dekat grammage dia ni banyak lah. 50 gram, 70 gram, 100 gram. Tapi dia boleh tengok kat sini untung. Kalau katakan dah untung ataupun dia nak pakai duit ke apa, dia pergi terminate saja. Itu senang. Okay? Ini ada apa soalan boleh nak tanya kalau tak faham ni gadaian ni. Ini yang paling ramai orang nak susah nak faham. Especially yang banyak makan semut.
Dia memang susah nak faham ni kan. Tapi saya rasa okey kot, malam ni semua cool aja. Hopefully semua faham lah. So produk yang satu lagi ialah GAE. Ni GAE macam saya cakap tadi, ada dua, satu GAE kali 10, satu GAE kali 5. Kalau kita ambil GAE kali 10, satu unit GAE kali 10 ni dia adalah 250 USD dalam USD. Sebab itulah harga dia dah naik, sebab kita punya mata wang dia kita menurun. Kalau dulu-dulu bulan lepas kalau kita nak beli ni lebih kurang 1,380, tapi hari ni harga dia jadi 1,434. Tadi baru sejak tahun saya beli 1,434. Kita akan dapat, ni modal kita 1090 ni ialah modal kita tau. Modal kita akan dapat sekitar 3.9 gram emas. Tapi oleh kerana kita bersetuju untuk ambil plan ni, dia akan bagi kita 90% financing tabaruk murabahah. Jadi dia ada management fee, iaitu sebanyak 343 ni daripada 3.5% daripada 90% tabaruk tadi tu, 9,000 lebih tadi kan. Ni harga dia. Jadi bila kita submit ni, kita kena bayar sekitar 1,434 ni, kita akan dapat berapa gram? Lebih kurang sikit-sikit lagi 40 gram emas lah. Jadi kita boleh monitor dekat sini. Kalau you dah beli ni, dia akan keluar macam ni. You boleh monitor. Tadi saya beli dapat 40 gram. Jadi monitor lah. Apa yang kita nak kena monitor? Kita kena monitor kat sini. Net cash out kita ni, saya dah rugi dah. Untuk kelas-kelas sebelum ni semua saya tunjuk untung ni. Sebab berlaku penurunan harga emas, dah rugi. Okey. Inilah kita kena monitor. Pastikan nilai 188 tadi naik lebih tinggi daripada kita punya initial investment. Kalau dah untung je, kira. Ini ialah kita punya management fee. Management fee ni untuk 1 tahun. Kalau kita baru pakai 2 bulan, kita akan dapat balik lebihan dia ni nanti. Jadi ini kena campur dengan ni. Tengok, lebih tak daripada 250. Ataupun ni campur ni kali dulu dengan 4.32. Tengok, lebih tak daripada modal dia. Ataupun senangnya, tengok je sini, berapa persen dah lebih daripada 250. Kata ini naik 280. Masa tu, kalau tanya saya suruh terminate je. Jadi bila terminate je, dia akan masuk ke termination ni. Okay. Jadi boleh tengok lah, macam saya punya ni, saya dah banyak ada terminate. Okay. Satu contoh yang saya terminate untung ni. Mata tadi ingat tak saya cakap saya beli 1,380. Saya terminate ni. Pada 24 bulan 2 tu saya untung 1,640. Saya untung hampir dekat 300. Dekat 300 saya untung. Itulah cara GAE. So kita ada dua, satu GAE kali 10, GAE kali 5 ni harga dia sekarang ni sekitar RM109. Cuma bezanya GAE kali 5 ni dia tak ada kena upfront untuk management fee dia. Dia masa terminate baru bayar management fee dia. Jadi dia kita beli RM109, boleh dapat satu lebih kurang emas dia sekitar 2 gram emas. So itulah produk, 3 produk saja. Lain-lain tuan-tuan, saya harap dapat pergi ke user setting ni, masukkan account bank. Siapa-siapa yang belum daftar account bank, klik dekat add ni, masukkan account bank. Kemudian tolong edit profile. Penuhkan ni semua data-data ni. Dan paling mustahak sekali ialah nama nomini. Nama nomini masukkan, cuma dekat kotak estate ni jangan tanda, biarkan kosong. Sebab kalau tanda ni dia akan pergi ke amanah raya ni. Yang kalau saya tahulah estate ni dia akan pergi ke amanah raya. Kemudian upload KYC ni ialah kita upload kita punya IC. Kita klik sini, kita upload gambar IC depan, yang sini gambar IC belakang. Pastikan dia approve. Kalau dia pending sini apa, kalau ada masalah nama tak sama, dia akan pending. Nanti boleh beritahu saya akan tunjukkan bagaimana cara nak betulkan dia.
So itu saja semua. Macam saya cakap ni, kita kalau you all naik dealer, dia ada special sikit dekat dia punya page dia akan jadi macam ini. Dia akan ada tulis consultant dealer kat sini. Bila consultant dealer dia ada satu yang berbeza ialah dia ada payout sini. Ini ialah kita punya commission harian. Nah. So itu saja kot daripada saya, tak ada apa-apa lagi. Saya rasa cukuplah untuk malam ni. Kita pun dah pukul okey, ngam-ngam 11 suku, tak payah lama-lama. Lepas tu saya bercakap seorang kan, partner semua tak ada. Saya harap sikit sebanyak dapat mencerahkan lagi mana-mana yang you all tak faham, dan saya nak buka soalan lah kalau ada apa nak tanya. Senyap dia tu, semua okey dah kot kalau semua okey, saya rasa cukuplah kita punya program pada malam ni. InsyaAllah ini program terakhir sebelum kita sama-sama bercuti menyambut Hari Raya. Saya nak ambil kesempatan ni nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Saya nak mohon maaf kalau ada apa-apa keterlanjuran kata ataupun yang mungkin menyinggung mana-mana pihak. Saya nak minta maaf banyak-banyak. Macam mana nak cek YouTube rakaman ni, Cik? Dan tadi kan PA saya dah ada letak tadi ni, Cik Razun. Ni apa tu, ada YouTube channel, cari Tim Gila Emas, GILER, Tim Gila Emas channel, dekat situ ada. Tapi kalau tak jumpa, tolong WhatsApp saya WhatsApp saya, nanti saya akan bagi rakaman ni semua. Kalau GA dah terminate, emas tu terminate biasanya kita ada pilih dua, kita terminate sama ada kita nak masuk ke GSA atau masuk ke bank. Dulu saya suruh buat masuk ke GSA. Tapi saya fikir-fikir balik, kalau emas turun, emas saya dekat GSA tu pun turun kan. Itu anak saya tegur saya, kenapa Papa nak letak kat GSA? Kalau emas turun, Papa punya value of untung tadi pun turun. Saya fikir-fikir balik, betul juga. Bagusnya better kita masuk ke bank lah. Ataupun kalau kita nak masuk ke GSA, lepas tu kita nak gadai balik semula ke GCA pun boleh. Tak ada siapa marah. Okey, saya rasa itu saja. Selamat Raya sekali lagi. Tadi tak habis sekali ucapan kan. Selamat Raya, mohon maaf dah zahir batin. InsyaAllah kita akan berjumpa semula pada 8 hari bulan Mei. Kita teruskan program-program kita balik semula secara berkala. Time cuti ni kita cuti betul-betul lah. So tolong berhati-hati di jalan raya, tolong jaga kesihatan, tolong jaga SOP dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.